Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Untuk slot hari ini, kita masih meneruskan tema 3 iaitu tema keselamatan, unit 9, alatan keselamatan. Kemahiran yang akan kita beri penekanan pada hari ini ialah kemahiran menulis. Dan PSKP kita untuk hari ini ialah 3.2.4 dalam kurungan 1 di mana pada hari ini kita akan belajar menulis ayat yang diimlakkan. Ayat yang akan kita imlakkan itu terkandung pada halaman 55 buku teks kamu di mana tajuknya ialah menampakkan diri. Objektif pelajaran untuk slot PDPR hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid diharapkan dapat menulis ayat yang diimlakkan. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 8 daripada 13 ayat yang diimlakkan dengan tepat dan betul. Apakah yang dimaksudkan dengan imlak? Kamus Dewan edisi 4 mentakrifkan imlak sebagai perbuatan menyebut atau membaca ataupun mengatakan sesuatu perkataan, frasa, ayat atau perenggan supaya ditulis oleh orang lain. Maksud yang paling mudah sekali, contohnya cikgu baca sama ada perkataan ke, ayat ke, perenggan ke, kemudian kamu salin dalam buku tulis kamu. Boleh faham? Tentu kamu tertanya-tanya apakah faedah imlak. Imlak boleh meningkatkan 4 kemahiran secara serentak, iaitu kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran mengeja dan juga kemahiran menulis. Keempat-empat kemahiran atau keempat-empat aspek ini di dalam diri kamu boleh dikembangkan melalui kaedah imlak ini. Cumanya untuk kemahiran yang pertama iaitu kemahiran membaca agak kurang praktikal untuk dilaksanakan dalam slot PDPR ini ya. Walaupun begitu, cikgu akan berikan sedikit penerangan serba ringkas mengenai kemahiran ini dalam slide-slide yang berikutnya. Jadi kita akan semak bersama-sama nanti. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan alat tulis masing-masing. Cikgu juga harap kamu boleh bersedia dengan buku penulisan kamu, buku yang panjang tu. Dan juga boleh buka buku teks jilid 1 kamu pada halaman 55 untuk kita sama-sama meneliti kandungan pelajaran kita pada hari ini. Petikkan pada halaman 55 berkisar tentang majlis penutupan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Okey, dalam majlis tersebut, seorang murid perempuan iaitu Fatin binti Roslan telah menerima hadiah daripada guru besarnya. Jadi hadiah itu berupa jaket keselamatan. Fatin telah memenangi hadiah tersebut kerana dia telah menjadi pemenang bagi acara lalu lintas. Baik, inilah jaket keselamatan dan apa istimewanya jaket keselamatan ini?
Baik, jaket keselamatan ini kalau awak dapat lihat gambar ini yang di bawah ini, jaket ini mengandungi cahaya. Okey, mari kita tengok info ni. Ada info tentang jaket ini. Jaket ini mengandungi diod ya. Diod pemancar cahaya ialah sejenis bahan yang mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik dialirkan. Tengok istimewa tak istimewa jaket keselamatan ini. Baik, kita tak nak bincangkan dengan lebih lanjut. Kita nak beralih kepada aktiviti yang akan kita laksanakan pada hari ini. Aktiviti yang akan kita laksanakan ialah menulis ayat yang diimlakkan, iaitu kemahiran 3.2.4 dalam kurungan 1. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti menulis ayat yang diimlakkan, mari kita lihat terlebih dahulu kaedah membaca yang betul. Kaedah membaca yang betul amat penting untuk kamu kuasai ya, sebab setiap teks atau petikan mempunyai laras yang berbeza-beza. Jadi bagaimanakah caranya kita dapat membaca dengan kaedah yang betul ini? Yang pertama, jika kamu hendak menguasai kaedah membaca yang betul, kamu haruslah menyelaraskan pengolahan bunyi bahasa. Maksudnya di sini ialah kamu perlu membunyikan perkataan, frasa, ayat, perenggan atau petikan dengan bunyi bahasa yang betul mengikut sebutan baku, iaitu kamu perlu baca dalam bentuk bahasa standard ya. Baik, yang kedua, untuk mendapatkan perkaedahan membaca yang betul, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan tanda bacaan, sama ada tanda koma, tanda seruan, tanda tanya ataupun tanda noktah. Kerana melalui penggunaan tanda-tanda bacaan ini akan menentukan intonasi atau nada bagi sesuatu teks atau petikan yang kamu baca. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia untuk membaca petikan ini bersama-sama dengan cikgu dengan menggunakan kaedah membaca yang betul yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Menampakkan diri. Hari ini hari penutupan Majlis Minggu Keselamatan Jalan Raya. Guru besar menghadiahi pemenang pertandingan lalu lintas. Hadiahnya ialah sehelai jaket keselamatan. Pemakaian jaket keselamatan ini sangat sesuai semasa menunggang basikal. Jaket keselamatan ini dilengkapi dengan diod pemancar cahaya LED yang lebih terang. Pengguna jalan raya yang memakai jaket keselamatan ini dapat dilihat dengan jelasnya oleh pengguna jalan raya yang lain. Dengan cara ini, keselamatan jalan raya semakin berkurang. Baiklah, demikian tadi petikan menampakkan diri. Cikgu tidak bercadang untuk menerangkan dengan pandang lebar mengenai petikan ini sebab tadi cikgu sudah sentuh mengenai petikan ini ketika cikgu memaparkan gambar jaket keselamatan. Cikgu rasa kamu boleh baca dan fahamkan sebab cikgu tak bercadang nak terangkan dengan lebih lanjut ya sebab kita punya kemahiran hari ini lebih berfokus kepada menulis ayat yang diimlakkan. Jadi kita akan terus kepada kemahiran kita iaitu kemahiran 3.2.4 dan kurungan 1. Cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku tulis sebab kita akan
melakukan imla selepas ini. Jadi, kamu sila tutup buku kamu dan dengar arahan dari cikgu. Boleh? Sebelum melakukan aktiviti menulis ayat yang diimlakan, terdapat beberapa perkara yang perlu kamu berikan perhatian. Pertama, sila berikan perhatian terhadap penggunaan tanda bacaan di permulaan ayat, khususnya huruf besar. Bermaksud setiap ayat yang mula hendak kamu tulis ataupun pangkal ayat perlu gunakan huruf besar. Kedua, jangan lupa letakkan tanda noktah pada hujung setiap ayat. Perhatikan nada ayat menurun apabila ayat selesai dibacakan. Baik, bila baca ayat dan kamu dapati ayat yang kamu dengar atau ayat yang dibacakan kepada kamu nadanya semakin menurun kemudian berhenti, bermakna kamu perlu letakkan tanda noktah. Itu bermaksud ayat itu sudah berada di penghujung. Jadi setiap hujung ayat jangan lupa letakkan tanda noktah. Ketiga, dengar nada ayat yang dibacakan untuk menentukan penggunaan tanda bacaan sama ada koma atau tanda noktah dan sebagainya. Baik, di sini sebenarnya nada ayat itu menentukan penggunaan tanda bacaan. Jadi, bila cikgu baca, kamu dengar betul-betul sebab nada yang dilafazkan atau diujarkan itu menuntut penggunaan tanda bacaan yang sesuai. Jadi mungkin nada tu memerlukan tanda koma atau tanda seruan ataupun tanda tanya. Jadi kamu harus sesuaikanlah setiap nada itu dengan tanda bacaannya. Baik, seterusnya kita akan mulakan sesi tugasan kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia dengan alat tulis dan buku tulis penulisan yang panjang tu. Jadi kamu boleh tulis hari ini tarikh beserta dengan perkara dan tajuk beserta dengan kemahiran dalam buku penulisan panjang kamu. Sebelum tu, cikgu nak ingatkan lagi sekali, tolong tutup buku teks bahasa Melayu kamu. Cikgu akan bacakan 5 ayat dan kamu dikehendaki menulis ayat-ayat tersebut dalam buku tulis panjang kamu atau buku penulisan kamu. Ayat yang pertama, cikgu akan bacakan sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali sahaja, jadi tolong dengar betul-betul. Ayat yang pertama. Hari ini hari penutupan majlis Minggu Keselamatan Jalan Raya. Hari ini hari penutupan majlis Minggu Keselamatan Jalan Raya. Ayat yang kedua. Hadiahnya ialah sehelai jaket keselamatan. Hadiahnya ialah sehelai jaket keselamatan. Ayat yang ketiga. Pemakaian jaket keselamatan ini sangat sesuai semasa menunggang basikal.
pemakaian jaket keselamatan ini sangat sesuai semasa menunggang basikal. Ayat yang keempat. Pengguna jalan raya yang memakai jaket keselamatan ini dapat dilihat dengan jelasnya oleh pengguna jalan raya yang lain. Ulang sekali lagi, pengguna jalan raya yang memakai jaket keselamatan ini dapat dilihat dengan jelasnya oleh pengguna jalan raya yang lain. Ayat yang kelima. Dengan cara ini, kemalangan jalan raya semakin berkurang. Dengan cara ini, kemalangan jalan raya semakin berkurang. Okey, demikian tadi tugasan atau latihan yang pertama. Sekarang, sila buka halaman seterusnya dalam buku tulis kamu dan tulis perkara-perkara ini. Ya. Tulis perkara-perkara ini, kita akan buat latihan yang kedua. Jangan buka apa-apa buku. Ya. Okey, dengar arahan cikgu. Cikgu akan bacakan ayat dan tugas kamu ialah menulis ayat tersebut di dalam buku tulis. Jangan lupa bila dah tulis, jangan lupa selang satu baris. Ya. Seperti biasa, mesti selang satu baris. Jangan tulis rapat-rapat, tulis kemas-kemas. Baiklah, kalau dah sedia, cikgu akan bacakan ayat yang pertama. Kali ini kita akan, cikgu akan bacakan ayat tunggal. Ayat tunggal. Baik, ayat yang pertama. Mereka berbual-bual. Mereka berbual-bual. Ayat yang kedua. Mata pensel itu sungguh tajam. Mata pensel itu sungguh tajam. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Penutup mata pensel dapat melindungi mata pensel. Penutup mata pensel dapat melindungi mata pensel. Baik, selesai tugasan atau latihan yang kedua. Latihan yang ketiga dan yang terakhir. Baik, untuk latihan yang terakhir ini, cikgu harap kamu boleh tulis juga seperti mana yang tertera kat depan ni, kat slide ni. Sila tulis. Cikgu akan bacakan sebagaimana tadi. Jangan lupa bila selesai satu ayat, untuk ayat yang seterusnya, selang satu baris. Ya. Cikgu harap kamu sudah bersedia. Baik, ayat yang pertama. Kamu risau lampu akan pecah dan kaca bertaburan? Kamu risau lampu akan pecah dan kaca bertaburan? Baik, ayat yang kedua. Pelindung lampu diperbuat daripada bahan penebat elektrik dan kalis air. Pelindung lampu diperbuat daripada bahan penebat elektrik dan kalis air. Ayat yang ketiga. Pelindung lampu kukuh dan tahan lasak. Pelindung lampu kukuh dan tahan lasak. Ayat
yang keempat. Pelindung lampu melindungi mentol lampu daripada pecah dan habuk. Pelindung lampu melindungi mentol lampu daripada pecah dan habuk. Ayat yang terakhir. Terdapat pelbagai bentuk pelindung lampu yang menarik dan selamat. Terdapat pelbagai bentuk pelindung lampu yang menarik dan selamat. Baiklah, demikian tadi tugasan yang perlu kamu lakukan. Terdapat 3 tugasan yang perlu kamu lakukan. Selepas daripada ini, cikgu harap kamu boleh semak sendiri latihan yang telah kamu lakukan pada muka surat 55 buku teks bahasa Melayu kamu untuk menyemak jawapan bagi tugasan yang pertama atau latihan yang pertama. Untuk latihan yang kedua dan latihan yang ketiga atau tugasan yang kedua dan tugasan yang ketiga, sila semak buku aktiviti kamu pada halaman 64 dan 65. Okey, ini dia halamannya. Kamu boleh semak jawapan atau ayat yang cikgu bacakan tadi, sama ada kamu tulis betul atau tidak. Kamu boleh gunakan pensel warna merah untuk menyemak jawapan kamu ya. Kalau tak betul tu kamu gunakan pensel warna merah macam biasa. Kemudian kamu tulislah di situ perkataan yang kamu tertinggal atau ejaannya salah. Dan apabila sudah selesai kamu semak, hantar ke Padlet Cikgu Sabah. Ya. Okey, hantar ke Padlet ikut ruangan rak nama masing-masing. Cikgu rasa setakat ini dulu. Ya, setakat ini dulu perjumpaan untuk slot kali ini. Sehingga kita bertemu di lain masa. Selamat belajar. Jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.